Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Nama penuh Nabi Musa ialah Musa bin Imran bin Kohath bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Musa merupakan anak kepada Imran dan Yukabat binti Kahat. Baginda dilahirkan di Mesir semasa pemerintahan Fir'aun dan menjadi utusan Allah untuk memimpin Bani Israel ke jalan benar. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran, bahkan nama Fir'aun disebutkan sebanyak 74 kali. Dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun sangat mencabar sekali kerana Fir'aun seorang yang angkuh dan bongkak sehingga menganggap dirinya adalah Tuhan. Suatu hari, Fir'aun bermimpi, Mesir terbakar dan semua penduduknya mati kecuali Bani Israel sahaja yang terselamat. Mimpi tersebut telah menghantui Fir'aun apabila ahli nujumnya meramalkan kuasa pemerintahnya akan jatuh ke tangan seseorang lelaki berbangsa Israel. Disebabkan terlalu takut dan khawatir, Fir'aun segera memerintahkan semua bayi lelaki dibunuh. Sementara itu, pada masa sama ibu Musa melahirkan baginda. Kelahiran itu dirahsiakan dan Musa yang masih bayi itu disembunyikan kerana bimbang akan dibunuh. Suatu hari ibu Musa mendapat petunjuk dari Allah agar dihanyutkan baginda dalam sungai. Walaupun terlalu sayangkan anaknya itu, ibunya dengan berat hati memasukkan Musa ke dalam bakul dan menghayutkannya ke dalam sungai Nil. Kemudian bakul yang menghayutkan Musa ditemui oleh Asyah, isteri Firaun yang ketika itu berada di sungai. Asyah segera membawa Musa ke istana. Asyah juga berjaya meyakinkan Firaun untuk menjaga Musa, walaupun pada mulanya Firaun sangat menghalang dan mahu membunuh bayi itu. Ibu Musa yang masih bersedih mengarahkan anak perempuannya mendapatkan khabar tentang bayinya itu. Dan dari jauh kakaknya mengetahui bahawa Musa telah dijaga di istana Firaun. Asyah kemudiannya mencari pengasuh untuk menyusu dan menjaga Musa, namun semuanya tidak sesuai kerana Musa tidak berhenti menangis dan tidak mahu disusui. Kakak Musa lalu datang menawarkan bantuan, katanya terdapat seseorang boleh membantu menyusukan Musa dengan baik. Lalu ibu Musa datang dan menawarkan diri untuk disusui oleh Musa. Namun dia tidak berterus terang bahawa dia adalah ibu Musa sebenar. Sebaik sahaja mendapatkan ibunya, barulah Musa mahu menyusu dan didodoikan. Ibunya sangat gembira dan bersyukur kerana dapat membesarkan anaknya sendiri di istana Firaun. Suatu hari, Musa keluar berjalan sekitar kota dan tanpa sengaja terserempak dengan dua lelaki yang sedang bergaduh. Salah seorang daripada mereka berbangsa Israel, sebangsa dengan Musa, dan seorang lagi dari Bani Firaun. Lelaki yang sebangsa dengan Musa meminta pertolongannya, lalu Musa mahu mententeramkan mereka dengan melepaskan satu tumbukan dan tanpa sengaja telah menyebabkan kematian lelaki dari kaum Firaun itu. Musa segera memohon ampun kepada Allah. Selepas peristiwa itu, Musa sangat resah dan bimbang perbuatannya diketahui oleh Firaun. Tidak lama kemudian Firaun mengetahui akan kejadian itu dan mahu menangkap Musa. Disebabkan itu Musa terpaksa melarikan diri dan keluar dari Mesir. Semasa berjalan tanpa arah dan tujuan selama 8 hari, Musa tiba di kota Madian, iaitu tempat tinggal Nabi Syuaib yang terletak di timur semenanjung Sinai, selatan Palestin. Selepas berlaku beberapa peristiwa dan Nabi Syuaib menikahkan Musa dengan anak perempuannya bernama Safurah. Musa tinggal di Madian beberapa lama bersama Nabi Syuaib sebelum meminta izin bapa mentuanya itu untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, Musa dan isterinya tiba di Bukit Sinai.
Dari jauh, baginda ternampak api dan terfikir untuk mendapatkannya sebagai penyuluh jalan. Musa meninggalkan isterinya sebentar untuk mendapatkan api itu. Sebaik sampai di tempat api itu, Musa mendapati api tersebut menyala pada sebatang pokok, tetapi tidak membakar pokok tersebut. Musa sangat terkejut dan hairan. Dan ketika itu jugalah Musa terdengar suara wahyu daripada Allah. Kemudian Musa mendengar suara menyuruhnya mencampak tongkatnya. Dengan tiba-tiba tongkat tersebut menjadi seekor ular yang besar dan bergerak sangat pantas. Musa terkejut dan lari dari situ. Namun Musa diseru untuk kembali ke tempat itu semula dan ditenangkan oleh Allah. Lalu, Allah telah memerintahkan Musa untuk menemui Firaun dan kaumnya demi menegakkan kebenaran agama Allah. Mendengarkan perintah Allah itu, Musa pun berterus terang bahawa baginda pernah membunuh salah seorang daripada kaum Firaun dan telah melarikan diri daripada ditangkap. Bahkan Musa merayu lagi agar Nabi Harun menjadi penemannya untuk menghadapi Firaun kerana Nabi Harun lebih pandai berkata-kata berbanding dirinya sendiri. Lalu Allah menerima permintaan Musa dengan berfirman, "Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya." Firaun begitu marah mengetahui kepulangan Nabi Musa yang membawa ajaran baru selain amalan mereka. Nabi Musa menemui Firaun dan mengajak kembali kepada Allah, tetapi ditentang keras oleh Firaun dengan angkuhnya. Nabi Musa tidak berputus asa memberi peringatan kepada Firaun. Tetapi Firaun dengan lebih yakin mengakui bahawa tidak ada Tuhan lain melainkan dirinya sendiri. Bahkan memerintahkan Haman membina bangunan paling tinggi untuk melihat Tuhan Nabi Musa. Firaun yang begitu marah mencabar Musa untuk membuktikan kenabiannya. Maka Nabi Musa pun menunjukkan mukjizatnya dengan mencampakkan tongkatnya. Lalu tongkat itu bertukar menjadi ular. Tangan baginda juga mengeluarkan cahaya terang setelah diletakkan di ketiaknya, sehinggakan mata semua yang berada di situ menjadi silau. Melihat kejadian itu, Firaun terus menuduh Nabi Musa sebagai ahli sihir dan mencabar baginda melawan semua ahli sihirnya dalam satu pertarungan. Lalu Firaun menyeru semua ahli sihir di negaranya menyertai pertandingan itu, sehingga bilangan mereka mencecah 10,000 orang. Tiba harinya, para penyihir Firaun mengejek dan mempelekeh Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka menunjukkan kehebatan masing-masing, ada yang melontarkan tali-tali, lalu bertukar menjadi ribuan ekor ular. Nabi Musa sedikit cemas kerana melihat ular yang sangat banyak. Lalu Jibril datang dan menenangkannya dengan menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Lalu Nabi Musa mencampak tongkatnya dan muncullah seekor ular yang sangat besar lalu memakan semua ular yang ada di situ. Semua ahli sihir di situ terkejut dan takjub. Kemudian mereka tunduk untuk menjadi pengikut Musa, termasuklah isteri Firaun sendiri. Firaun menjadi sangat marah. Namun, para pengikut Nabi Musa tetap berpendirian teguh dan yakin dengan Allah. Nabi Musa bersama pengikutnya yang beriman terpaksa melarikan diri dari Firaun dan tenteranya sehingga mereka sampai di tebing Laut Merah dan tidak ada jalan lain selain menyeberang laut tersebut. Lalu, Nabi Musa memukul tongkatnya ke tanah. Dengan kuasa Allah dan mukjizat baginda, laut itu terbelah menjadi dua. Serta-merta mereka menyeberangi laut itu. Firaun dan pasukannya yang mengejar dari belakang turut menyeberang laut itu, namun mereka semua mati kerana ditenggelamkan dalam laut yang telah bercantum itu. Allah mengurniakan kemewahan, kedudukan tinggi, kemasyhuran, kesihatan yang baik bukanlah untuk bermegahan, sebaliknya untuk beribadah dan menyerah diri kepadanya jua. Apatah lagi sehingga lupa kedudukan diri sebagai hamba Allah.
Demikian kesombongan Firaun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, telah menerima azab dan balasan Allah. Semoga kita semua mengambil sedikit pengajaran daripada kisah Firaun ini dalam menjalani kehidupan seharian. Amin.